Alhamdulillah, dengan izin Allah juga, maka sambutan 50 tahun kewujudan MARA sebagai sebuah agensi memperjuangkan untuk nasib orang Melayu dan Bumi Putra dapat kita sambut dengan rasa yang penuh kesyukuran dan kebanggaan pada hari ini. MARA, kalau kita sebut bahawa MARA ini adalah sebuah agensi, pada saya tidaklah menceritakan segala-galanya, sebab objektif dan tujuan MARA ini dilahirkan, diwujudkan adalah untuk mendirikan sebuah institusi yang memperjuangkan kepentingan Melayu dan Bumi. Mengapa saya katakan bahawa MARA ini sebuah institusi? Sebab jasanya, budinya, sumbangannya merubah lanskap negara kita, mengubah corak hidup satu persatu insan. Terlalu besar jasanya, tidak bernilai perubahan. Kita boleh sebut satu persatu mereka yang telah mendapat hari ini duduk sebagai ketua eksekutif GRC, menjawab jawatan sebagai ketua pakar perubatan, menjadi usahawan yang mempunyai aset bernilai berbilion, maupun yang duduk semeja sebagai menteri kabinet. Semuanya ini adalah sumbangan kuasa kepada kita. Jangan siapa lupakan hakikat ini. Masuk saja saya dalam dewan ini, saya bersalah. Saya melihat mereka muka-muka tadi yang saya salah. Sekarang ni saya cuba buat kat atas tu. Senyum, salam, bukan salam berisi. Salam ikhlas kerana apa? Terima kasih. Tanpa MARA, saya tak mungkin jadi orang. Datuk Seri Ismail Sabri, dia tinggal di rumah IA sumbangan MARA. MARA, dia belajar bidang undang-undang pun kebiayaan MARA. Bukan setakat itu, buat chambering pun MARA. Cuba bayangkan, kalau Datuk Seri Ismail Sabri tak disumbang oleh MARA, di manakah dia hari? Memotong getah, menaik sawit, liberal. Dan secara buat master sumbangan pembiayaan MARA. Sebab itu dia jadi seorang ahli politik yang berjaya. Diberi kepercayaan Perdana Malaysia dari fungsi MARA boleh tolong orang lain. Datuk Seri Wadid dari keluarga yang miskin,
Dia kata, memang dia kata, saya keluarga yang miskin, jadi accountant, jadi ketua eksekutif, main banking, buat national service jadi menteri. Hari ini. Kerana apa? Tanpa marah. Siapakah Datuk Seri Wahid Omar? Siapa marah, tanpa marah, siapa? Siapa Tan Sri Mokhtar, Syed Mokhtar Al-Bukhari? Siapa dia? Tanpa marah. Siapa dia? Datuk Sri Syazali, siapa dia? Datuk Ismi, Datuk Anwar Tahir, Datuk Kamarudin Maranun, dan lain-lain lagi. Terlalu ramai untuk saya sebut hari ini. Hampa marah di mana mereka hari ini? Ini. Dan saya nak panjangkan lagi ni. Marah lahir daripada siapa? UMNO. Tanpa UMNO tak mungkin marah. Sebab itulah bila Datuk Seri Ismail Sabri kata, saya bagi jaminan bahawa marah akan terus wujud selagi ada bulan dan selagi ada matahari. Saya nak kata yang hakikatnya marah akan terus wujud selagi Allah berkuasa di dunia. Marah akan terkubur. Kalau marah terkubur, orang Melayu akan bersungguh. Bumi putra akan terkubur. Sebab itulah macam mana pun kita mesti jaga UMNO. Jaga UMNO, jaga marah. Jaga marah, jaga jutaan orang Melayu bumi kita. Jangan duduk sebalik dengan orang yang nak mengkhianati UMNO. Jangan bersekongkol dengan mereka. Jangan kalau dulu dari pemimpin kita, hari ini kita mesti pertahankan UMNO, pertahankan UMNO, pertahankan orang Melayu dan dunia. Sebab itulah tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita, bila kita sambut 50 tahun kelahiran UMNO. Maaf, kelahiran UMNO. Sebab marah dan UMNO itu sinoni. Dan kosong. Kalau UMNO samalah. Sebenarnya dekat ke sana. Kita juga hendakkan bahawa mengubah satu bangsa. Cukup ke 50 tahun? Tak cukup. Dia akan merentasi bukan 5 dekad waktu ataupun 5 dekad, lebih daripada itu. Sebab itulah kita perlu memahami hakikat. Kita tidak masyarakat kita ini negara maju nanti, bila wujud negara maju menjadi kenyataan, kita nak negara ini seimbang kekayaan, adil, wujudnya keadilan sosial. Sebab 446 tahun kita dijajah, bumi kita dijajah. Tak mungkin dalam masa 50 tahun cukup masa untuk kita mengubah zaman gerhana kita dijajah. Kita perlu masa. Sebab itulah kita wujud badan macam mana. Kita bagi beasiswa, kita bagi pinjaman, kita buka perniagaan dan macam-macam lagi yang kita buat selama 50 tahun selama ini. Dan saya nak 50 tahun yang akan datang ini kita akan menentukan hala tuju yang baru
diperkemaskan, tapi rohnya dan matlamatnya tidak berubah, tetap. Dan 50 tahun akan datang ini, saya nak beritahu bahawa MARA akan memberi tumpuan kepada 3 fokus utama. 1, pembangunan usahawan dan modal income. Ini kerana kita perlu sebab aset pada orang Melayu Putra lah orang Melayu Putra itu sendiri. Inilah yang kita mesti bangunkan melalui pembangunan modal insan dan keusahawanan. Kedua, pelaburan untuk perjanaan pendapatan. Ketiga, pengukuhan tanggungjawab sosial korporat. Ini garis panduan untuk 50 tahun yang akan datang. Selaras dengan 3 prinsip tersebut, maka mengambil sempena hari yang cukup bersejarah ini, hari kita sama-sama menyambut lahiran MARA selama 50 tahun, maka saya ingin membuat beberapa pengumuman. Belum tahu lagi dah tutup. Yang pertama, MARA akan menstrukturkan semula anak syarikatnya melalui penubuhan MARA Corporation Berhad atau MARA sebagai sebuah government investment company dengan nilai syarikat semasa sebanyak 1.4 bilion. Disatukan segala-galanya dua kumpul tanpa melibatkan peruntukan tambahan daripada kerajaan, tapi disusun balik di bawah satu bumbung lebih emas, lebih teratur, prinsip governance-nya lebih baik, dan dengan ini akan bergerak dengan lebih lancar. Yang kedua, saya sebut di sini bahawa MARA akan terus membantu komuniti usahawan untuk terus berdaya maju dan bersaing. Dengan ini, selama ini MARA memang memberi bantuan pinjaman dan MARA akan konsolidasi segala pinjaman itu melalui perubahan rural capital Berhad yang akan menunjukkan berbagai fasiliti kewangan, bimbingan, khidmat nasihat keusahawanan. Ini telah mendapat tulisan daripada Kementerian Keuangan. Yang ketiga ialah untuk membantu pembangunan modal insan. MARA sudah ada di KL, maka untuk bidang non-TVET, ini bukan non-technical, maka sebuah unit MARA akan diwujudkan. Ini pun pada prinsipnya Kementerian Pengajian Tinggi dah beri kelulusan, dan dengan ini ramai pelajar-pelajar kita dapat peluang melanjutkan pelajarannya di unit MARA ini, dan mereka yang dapat tempat di universiti-universiti yang terkemuka di luar negara, kita akan teruskan pembayarannya. Cuma yang mana yang boleh kita berpeluang belajar di Malaysia, kita akan berpeluang kepada mereka. Cadangan yang keempat ialah untuk Yayasan Pelajaran MARA, kita ubah kepada Yayasan MARA. Maknanya bila Yayasan Pelajaran MARA sebagai tanggungjawab korporatnya CSR, dia cuma terhad pada bidang pelajaran. Tapi bila kita ubah pada Yayasan MARA dengan dana terkumpul sebanyak 800 juta setakat ini, maka MARA boleh beri bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan kebajikan
bantuan waktu banjir, waktu kemarau dan sebagainya, Yayasan Mara boleh memberi sumbangan. Pada akhirnya, sebagai satu simbol kewujudan Mara, maka Jalan Semarang akan ditukar kepada Jalan Mara. Mungkin tidak siap untuk tulisan dan saya akan isytiharkan ataupun beri kelulusan secara formal dalam majlis sambutan kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak sebab mengapa kita hari ini menyambut hari lahir Mara ini dengan rasa optimis dan keyakinan tentang masa depan kita. Dan kita semua sedar bahawa kegemilangan Mara selama 50 tahun berkait rapat dengan kegemilangan UMNO sebagai parti pemerintah. Dan dengan ini, dengan hubungan yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain, hubungan yang kita sifatkan sebagai simbiotik antara satu sama lain, seperti air dan tebing, maka komitmen kita, kelangsungan kedua-dua institusi ini adalah merupakan sepatu dengan perjuangan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, kepada Yang Berhormat Pengurusi Mara, Ketua Penggarap Mara dan warga Mara atas sambutan, kejayaan, kesungguhan dan iltizam yang diperlihatkan. Moga-moga komitmen ini insya-Allah akan kita teruskan. Saya nak petik di sini kata-kata sedemikian. Kita Mara melakar pembangunan insan. Kita Mara nadi gagahkan usahawan. Kita Mara pemangkin kemakmuran. Kita Mara melabur untuk masa depan. Kita Mara khidmat rakyat pesanda kurang. Kita Mara bersama bersatu dalam semangat. Kita Mara menggaras harapan keramat. Kita Mara menjunjung amanah rakyat dengan